Okey. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita rafaq syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam kuliah online, kuliah maghrib online Masjid Universiti Malaysia Pahang. Anjuran pimpin. Betapanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita ruang lagi dalam pada dengan ujian yang COVID dan macam-macam lagi ni, walaupun kita tak dapat bersua muka, kita dapat meneruskan lagi kita punya kuliah maghrib setelah 3 bulan. Kalau ikut daripada kitab yang saya tanda ini, 9 hari bulan 3 2020 last. Lepas pada tu 16 hari bulan 3 bermulanya kita panggil lockdown untuk universiti kita UMP. Dan seterusnya 18 hari bulan. 16, 18 hari bulan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan pertama di Malaysia, di negara kita. Sahabat yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah. Ini dengan tajuk berkenaan dengan membina kerjaya kehidupan dengan fikrah Islami. InsyaAllah tajuk yang akan saya bawa ini akan disulami dengan kitab yang sedang kita baca lah. Kitab yang sedang kita baca iaitu Madza Ya'ni Intima'il Islam, dan insyaAllah saya akan teruskan juga kepada bab yang keempat. Dan insyaAllah kalau mana sempat kita akan tanda sampai mana kita dah baca untuk hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebentar tadi saya kongsikan beberapa ayat Quranul Karim dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-13 dalam surah Al-Kahfi, Allah Taala berfirman, sungguhnya kami ceritakan kepada kamu, yakni Muhammad, tentang kisah mereka, yakni golongan Al-Kahfi dengan kebenaran. Cerita Al-Kahfi itu adalah benar. Allah Ta'ala kata apa? Innahum fityatun amanu. Sungguhnya mereka ini adalah fityah. Fityah ni dalam bahasa Arab yang dengan kata samanya adalah fityah syabab. Syabab ni adalah remaja, orang muda, fityah. Innahum fityatun amanu. Mereka ni adalah orang muda yang beriman. Bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami menambahkan lagi kepada mereka ni petunjuk. Allah Ta'ala firman lagi satu, yang mana Allah Ta'ala firman dalam surah Maryam ayat ke-76, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yazidullahu alladhi nahtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Yang mana Allah Ta'ala firman, dan menambah Allah ke atas orang beroleh petunjuk itu akan petunjuk pula. Wa yazidullahu alladhi nahtadaw huda. Ni nak cerita kat sini sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah adalah berkenaan dengan satu konsep yang kita panggil sebagai al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini cerita daripada hadis Nabi SAW, iman yang bertambah dan berkurang. Macam mana buktinya, dalilnya yang mana sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh menambah dan mengurangkan iman, ataupun bahkan boleh mengeluarkan ataupun memasukkan kembali iman dalam hati-hati umat Islam sendiri. Kan? Macam mana Allah Ta'ala buat? Dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan ujian yang kita sedang hadapi sekarang, COVID contohnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh gunakan ujian ini untuk menambah keimanan kita, ataupun bahkan boleh menjauhkan lagi keimanan umat Islam. Kita bagi satu contoh. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menambahkan keimanan? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kerinduan kepada diri kita ini untuk pergi kembali kepada rumah Allah. Ataupun orang yang dah memang hatinya di rumah Allah,
dia akan sentiasa berdoa kepada Allah siang hari, malam hari, siang dan malam untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala punya keizinan untuk masuk ke rumah Allah. Dengan itu pun boleh menambah keimanan kita. Dengan itu pun boleh menambah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat sahaja. Kan? Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjauhkan dengan mana jauhnya kita daripada rumah Allah, daripada mula-mula rindu jadi biasa. Daripada tak biasa menjadi biasa. Daripada biasa lama-lama jadi jauh. Kan? Jauh akhirnya tiada lagi rasa orang kata tu urge ataupun kita panggil desakan untuk berusaha ke arah rumah Allah. Benda-benda ni kita kena letakkan kepada diri kita lah. Macam mana Allah Ta'ala letakkan kepada diri kita ni? Adakah dengan ujian ini menambah keimanan ataupun menjauhkan lagi keimanan kepada Allah? Yalah. Kan? Ujian Allah sampai berbulan, 3 bulan kita tak dapat solat Jumaat kalau bagi yang lelakinya. Tak dapat nak pergi ke rumah Allah. Jadi macam mana pula dengan amalan kita kat rumah? Kan? Ada bertambah, Allah Ta'ala bagi pula kita Ramadan baru-baru ni, PKP. Lepas Ramadan bertambah ke tidak ataupun berkurang, Allah Rabbi astagfirullah. Sama-sama kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ya Allah Subhanahu Wa Taala ni tambahkan keimanan dengan ujian ini, tambahkan keimanan kepada kita, bukan menjauhkan lagi kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang dirahmati Allah, tentang iman bertambah dan berkurang dalam pada kita membina kerjaya kehidupan kita ini. Membina kerjaya kehidupan kita ini, kenapa saya gunakan perkataan kerjaya kehidupan? Kerana kehidupan ini adalah satu kerjaya lah. Kerjaya yang apa? Yang natijahnya nanti kita akan ambil, kita akan tuai di masa bila? Di akhirat kelak. Kan? Kita bincang berkenaan dengan madza yani intimal Islam daripada awal, bab pertama. Berkenaan dengan akidah Islam kita macam mana. Kan? Sampailah ke bab keempat, berkenaan dengan saya mestilah Muslim dari sudut keluarga saya. Sahabat yang dirahmati Allah, kenapa saya bawakan tentang ayat beriman bertambah dan berkurang? Kerana apa? Sesungguhnya iman itu boleh bertambah dan berkurang. Kerana apa? Dalam Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita ini, manusia ini satu seketul daging. Seketul daging yang dinamakan sebagai hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita ni hati yang mana? Hati yang berbolak-balik. Kenapa saya katakan berbolak-balik? Macam mana kita boleh nampak hati kita yang Allah Ta'ala berikan ini adalah hati yang berbolak-balik? Daripada kita kecil sampai ke besar, tidak ada satu perkara pun yang boleh kita katakan saya memang kekal akan suka kepada satu-satu perkara. Masa kecil-kecil kita akan suka pada satu perkara. Contohnya, sukanya hanyalah pada susu. Kan? Mula besar kita kenal rasa makanan lain. Ubah hati kita kepada makanan lain. Dah tak ada dah nak susu. Kan? Sampai ke tahap kadang-kadang memang tak nak susu lagi dah. Kan? Tiba-tiba kita membesar sedikit lagi, umur ke 2 tahun, ke 3 tahun, kita nampak perkara lain. Mainan. Kan? Dah tak ada dah fikir pasal makanan sampai kena paksa-paksa. Itu hati manusia. Allah Ta'ala jadikan hati kita ni hati yang berbolak-balik. Dan siapa yang bolak-balik hati kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita selalu, Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk doakan apa selalu? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana. Thabbit qulubana ni maksud dia apa? Kekalkan hati-hati kami. Kekalkan hati-hati kami ni dengan apa? Thabbit qulubana ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, atas ketaatan kamu, wa ala jihadi fi sabilik, dan atas jihad berjuang di atas jalan. Dalam jalanmu. Terus apa yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah, itulah hati manusia. Yang mana kita akan sentiasa melihat kepada perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menjauhkan kita daripada Allah. Sebabnya memang Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan perhiasan kat dunia ni sebagai satu ujian kepada kita. Kan? Sebab itulah dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah Taala kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin
wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kan ila akhir ayat. Macam mana Allah Taala cerita memang Allah SWT telah perhiaskan bagi manusia itu apa? Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Allah Taala berikan kepada kita satu perhiasan. Allah Taala hiaskan kepada kita. Ni maksudnya Allah perindahkan. Perindahkan dalam erti kata apa? Ini sebagai ujian lah ni. Allah perindahkan ini kepada manusia itu apa? Syahwat kepada wanita. Allah perindahkan kepada kita apa lagi? Kepada anak-anak. Siapa yang tak suka kepada pasangan? Kalau lelaki, siapa yang tak suka pada perempuan? Melainkan ada problem ada kita panggil masalah jiwa lah. Kan? Hubbu syahwat minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah, min adh-dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan yang hebat. Kan? Dan apa lagi? Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian atau perindahkan kepada kita tentang apa? Kita panggil ternakan, apa lagi? Tanah, kan? Ladang, ternakan. Ini semua adalah memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya ujian. Ini saya panggilkan sebagai kerjaya. Kita ni sedang mengutip kita punya hasil. Kita sedang mengusahakan hasil kita untuk kita tuai nanti di akhirat kelak. Kita mengusahakan kita punya amalan untuk kita tuai di akhirat kelak. Dalam pada itu Allah Ta'ala letakkan kepada ini. Untuk hati kita ini sentiasa bolak-balik lah. Kadang-kadang ingat kepada Allah. Ataupun selalu-selalu ingat kepada dunia. Sebab itulah kita banyak doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala letakkan kepada kita ni seperti mana golongan Al-Kahfi yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu menambah-nambah lagi dia punya petunjuk. Sahabat yang dirahmati Allah, betapanya kalau nak cerita sikit pasal golongan Kahfi ni, mereka ini adalah pemuda-pemuda yang bukannya daripada kita panggil satu kabilah yang sama. Bahkan mereka ini adalah orang yang mana? Orang golongan yang mana Allah SWT telah letakkan kepada mereka ni keimanan dan dia berasa tidak senang untuk berada dalam keadaan kejahilan. Jadi mereka ni pun ambil keputusan untuk keluar daripada tempat masing-masing, lari daripada tempat masing-masing kerana mereka tidak mengakui keimanan mereka kepada pembesar. Kan? Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan usaha macam itu, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini keselamatan sehingga 300 tahun tidur dalam gua dan bangun kembali dalam keadaan yang dah berubah dah zaman. Mereka tak kenal satu sama lain, jumpa, sama-sama keluar dan Allah SWT berikan ilham kepada mereka petunjuk untuk pergi ke gua. Kan? Ini yang kita nak minta sangat kepada Allah ni. Tambahkan huda kepada kita. Dengan keadaan ujian macam-macam COVID ni, tambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi ayat. Dan yang paling kita risaukan adalah dalam pada petunjuk ini boleh bertambah dan iman boleh bertambah. Ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga boleh memalingkan hati kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini nak cerita pasal apa? Surah Al-Munafiqun ayat ketiga. Yang mana Allah SWT cerita tentang orang munafik ni sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah. Mereka inilah dengan sesungguhnya mereka ini adalah beriman, kemudian mereka ni kafir. Dah beriman dah, boleh kafir. Kita jangan anggap kita ni dengan nama, contohnya dengan nama Muhammad, dengan nama Adnin, dengan nama macam-macam lagi nama. Memang nama indah-indah belaka. Tapi kalau kita tak jaga kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Dengan segala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kehidupan kita kan. Allah Ta'ala nampakkan duit. Allah Ta'ala nampakkan kepada kita pangkat. Allah Ta'ala nampakkan kepada kita kesenangan hidup kan. Dalam keadaan kalau kita tak jaga, Allah Ta'ala boleh palingkan kita punya jiwa, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah apa yang perlu kita lakukan, kita kena doa kepada Allah seperti mana yang kita katakan tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik,
wa ala ta'atika wa ala jihadi fi sabilik. Bukan hanya doa. Tidak cukup dengan doa, perlu juga kepada usaha. Usaha. Usaha inilah yang untuk kita ni tambahkan usaha supaya dalam kehidupan kita ini, kerjaya kehidupan kita ini adanya usaha untuk memastikan iman itu sentiasa kekal. Dalam buku kitab tasawuf moden. Tasawuf moden karangan Hamka kan. Macam mana Hamka menceritakan bahawa dalam hati manusia itu kalau dikatakan sebagai 100 beda. 100 beda. Orang Indonesia kata 100 beda. 100 beda itu 100% lah, senang cerita. Tak dapat lebih, tak dapat kurang. Contohnya kalau ada 30%, 25% keimanan, 75% adalah keraguan. Macam tu. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah untuk kita tambahkan peratusan keimanan supaya peratusan keraguan itu tidak akan berkurang. Kerana jika peratusan keimanan kurang, sudah semestinya peratusan keraguan akan naik. Ini Hamka bawakan dalam aktivitas adat. Cubaan 1, 2, 3. Okey. Minta maaf ada problem tadi. Sebentar. Kita sambung semula, insya-Allah. Kita sambung semula macam mana yang disebutkan oleh Hamka. Allah SWT kita ni, Hamka mengatakan bahawa 100% dalam jiwa manusia itu, kalau 25% adalah keimanan, 75% adalah keraguan. Jadi apa kerja kita? Kita kena usaha untuk menambahkan keimanan. Nak dapatkan complete 100% keimanan itu Allah SWT hanya punya kuasa. Tapi apa yang boleh kita usahakan adalah menambah peratus keimanan kita. Macam mana kita nak tambahkan peratus keimanan kita ini adalah dengan amalan. Macam-macam amalan yang kita buat. Kan? Macam-macam amalan yang kita lakukan. Pertamanya dengan amalan hati. Amalan hati ni macam mana kita nak lakukan adalah pertamanya dengan mentasdikkan ataupun membenarkan bahawa Allah itu adalah satu. Membenarkan dalam jiwa kita keimanan itu adalah paling penting. Sebab itu nombor satu hati. Tidak cukup dengan hati. Tidak cukup dengan hati, kita perlu ikrarkan juga.
dengan lidah. Sebab itulah Islam ini, imannya adalah tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, dengan seterusnya adalah menuruti dengan amalan. Jadi macam mana kita nak meningkatkan kita punya peratusan keimanan tadi? Adalah dengan ini, hati dulu. Hati tak selesai, susah. Tapi akan ada juga perbahasan yang mengatakan bahawa kalau macam tu kita kena tumpu pada amalan hati saja, amalan lain jangan. Tidak, salah juga. Bahaya. Bahaya kerana apa? Apa kita punya jaminan bahawa sungguh-sungguh hati kita ini telah selesai? Dia tidak ada satu jaminan yang mengatakan bahawa okey 100% awak telah beriman. Tak ada. Tak ada satu kayu ukur, tak ada satu meter pengukur yang mengatakan bahawa kita telah beriman secara sepenuhnya. Apa yang kita boleh lakukan adalah tasdik dengan hati, ya benar. Okey, usaha. Ikrar dengan lidah, jangan malu untuk mengatakan aku Islam, aku beriman. Walaupun dengan siapa saja di seluruh dunia ini. Dan yang ketiga adalah turutkan dengan amalan. Barulah akan cantik. Barulah akan tambah peratusan keimanan itu. Kan? Sebabnya kalau tak ada antara tiga ni, dia akan tak sempurna iman. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebab itulah kita bincang dalam buku Madha Ya'ni sebelum ini kan. Madha Ya'ni Intimal Islam. Untuk kita menanyakan kepada diri kita ini, apakah artinya aku mengenal Islam? Kan? Sebab itulah kita bincangkan daripada awal berkenaan dengan akidah. Macam mana dengan jiwa kita? Kan? Diasak-asakkan dengan apa namanya itu pemikiran-pemikiran yang lain yang jauh daripada kebenaran. Jadi kita kena tetapkan kita punya jiwa. Kita kena istiqamah, kena fastaqim kama umirt. Kita kena istiqamahkan jiwa kita, lepas pada tu kita jalan. Sebab itulah pada permulaan dia kita bincang tentang apa? Madha ya'ni intimal Islam. Saya mestilah Muslim. Saya Muslim dari sudut akidah dahulu. Lepas pada tu bawa pula saya Muslim dari sudut ibadah. Jadi ibadah macam mana? Macam mana peribadatan kita kepada Allah kena ikut kepada apa? Seperti mana dalam kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW punya cara kita kena jalankan. Tak ada cara lain yang sebenar-benarnya untuk kita beribadah kepada Allah kecuali ibadah dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita katakan aku ni beriman kepada Allah cukup. Contohnya nak rukuk sahaja. Tak boleh. Kena cukup 13 rukun dalam solat. Kan? 13 rukun dalam solat kena cukup. Barulah boleh dipanggil sebagai solat yang sah. Seperti mana yang sallu kama ra'aitumuni yusalli. Nabi SAW kata apa? Solatlah kamu seperti mana yang kau lihat kamu solat. Aku solat. Hadis Nabi SAW. Sebab itulah saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Apa yang doa Nabi SAW ajar, kita usahakan. Apa yang Nabi SAW ajar dalam kehidupan, kita kena usahakan. Macam mana cara nak hidup, macam mana cara nak bermuamalah, macam mana cara untuk mentadbirkan negara even. Kita kena usahakan. Itu kita panggil, saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Ibadah tu apa pula? Ibadah khususnya, ibadah umumnya. Kan? Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ia berkenaan dengan ibadah. Bila masa berkenaan dengan ibadah, tidak cukup sebenarnya apabila kita lakukan ibadah fardhi. Bahkan dia akan bawa kepada jama'i. Kita tahu dalam dunia ini Allah telah menciptakan kita ni dalam keadaan berjemaah. Ada pasangannya, ada dia punya keluarganya, ada komunitinya, ada dia punya negaranya, ada bangsanya dan macam-macam lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Islam itu perlu di setiap peringkat. Ini kita panggil sebagai tertib ke amal kita, maratib amal. Kita dah bincang sebelum ni berkenaan dengan ibadah, kita bawa pula kepada maratib amal, iaitu maratib amal yang kedua selepas amal fardhi. Selesai kita punya akidah, selesai kita punya ibadah, tak selesai pun, maksudnya selesai dengan kefahaman dahulu, barulah kita pergi kepada usaha tu. Lain cerita, usaha tu kita cuba secara sedaya upaya lah. Kita pergi kepada
Tingkatan yang kedua kita panggil Baitul Muslim. Jadi dalam berkeluarga pun perlu kepada Baitul Muslim. Kenapa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Ini yang kita panggil sebagai untuk pastikan kita punya keimanan kita ini dalam keadaan yang bertambah, usaha perlu dijalankan. Usaha itu macam mana pula? Bukan hanya pada dalam jiwa kita perlu kembangkan kita punya keimanan ke dalam circle of influence kita. Circle of influence tu maksudnya apa? Dalam lingkungan pengaruh kita. Dia tak boleh cukup seorang. Seperti mana Nabi SAW kata apa? Apa namanya itu berkenaan dengan kalau kita berkawan dengan orang berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wangi. Kalau kita berkawan dengan apa kita panggil sebagai pengetuk besi, kita akan dapat dia punya besinya, bau besinya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini penting. Ini penting. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa tak penting berkenaan dengan memilih kawan. Kalau kita dalam keadaan seorang, kita tanpa pasangan, kita kena pilih kawan yang baik. Dalam pada kita memilih pasangan, lagi-lagilah penting untuk memilih pasangan yang baik. Itulah dalam hadis Nabi SAW tu menceritakan bagaimana seseorang pasangan itu dipilih. Wanita itu dipilih disebabkan oleh 4 perkara kan. Hartanya, rupanya, keturunannya, kan? Dan agamanya. Kalau nak selamat, pilih agama lah. Nak selamat, pilih agama. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Hati kita ini berbolak-balik. Kita ini diuji oleh Allah dengan macam-macam dalam kehidupan. Jadi apa lagi yang kita perlukan selain daripada pembantu ataupun pemberi semangat dalam kehidupan kita. Yang akan beri semangat kepada kita untuk apa? Untuk terus beriman kepada Allah. Yang boleh apa? Membetulkan kita dalam keadaan salah kita. Sama juga dengan kawan-kawan. Macam mana dengan kawan-kawan kita ni, kalau kita pilih kawan yang salah, memang kita akan bawa kepada kehancuran. Kita saja nak solat, yang lain tak nak solat. Macam mana? Kita saja nak pergi solat jemaah, yang lain tak nak solat jemaah. Macam mana? Kita saja nak bawa kebaikan, nak cerita pasal agama, nak cerita pasal hadis, kawan-kawan kita rasa tak suka. Jadi penting untuk kita cari bi'ah yang salihah. Ini kita panggil sebagai bi'ah salihah. Bi'ah salihah ni apa? Environment yang God conscious. Ini kita panggil sebagai God conscious dalam kehidupan kita. Dia sentiasa akan sedar ataupun fikir risau pasal agama. Yang mana akan sentiasa fikir pasal Allah. Ini yang disebut dalam surah Ali Imran. Cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang kita panggil ulul albab. Kan? Ulul albab ni penting. Ingat main-main. Ulul albab ni sangat penting, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk orang ulul albab ni apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ni yang mana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mana mereka ini sentiasa apa? Mereka ini sentiasa memikirkan Allah, ingat kepada Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan baringnya. Dalam keadaan berdirinya. Dalam keadaan rukuk duduknya. Wa ala junubihim, dalam pembaringannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini berfikir dalam keadaan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Mereka katakan bahawa apa? Sungguhnya ya Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah kamu ciptakan dalam keadaan sia-sia. Kan? Setiap yang Allah Taala ciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Ini kita nak cari ini. Dalam pada nak memastikan kita tingkat keimanan, dapat bi'ah salihah. Jadi bi'ah salihah tu dari segi kawannya, dari segi keluarganya.
penting. Pemilihan sangat penting. Supaya apa? Kita boleh jadi apa? Orang yang sentiasa ingat Allah. Dalam keadaan kita bersama dengan kawan-kawan, dalam keadaan bersama keluarga, ingat Allah. Dalam keadaan kita bersama-sama dengan kawan-kawan bermain, kita ingat Allah. Kan? Kita duduk, kita ingat Allah. Maksudnya, dalam kehidupan kita, God conscious. Kan? Sentiasa ingat kepada Allah. Dan sentiasa memikirkan tentang Allah. Ini yang Nabi SAW telah tarbiyahkan sahabat-sahabat radhiyallahu majma'in sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Kan? Mereka menjadi umat yang terbaik kerana mereka menjadi ulul albab. Ahli ulul albab. Yang sentiasa memikirkan tentang Allah. Jadi itulah jadi cemerlang tu. Kadang orang kata sains ni tak ada kaitan dengan agama. Bahkan sains ini dibina oleh orang agama. Bina oleh orang agama. Sains ni bukan dibina oleh orang yang tak ada agama. Sains ini tidak dibina oleh orang bukan agama. Orang dibina oleh orang agama. Bahkan agama Islam kita sendiri sangat-sangat mementingkan tentang ilmu. Jadi sama-samalah kita insya-Allah dalam 8.32 dah ni. InsyaAllah harapnya walaupun ringkas dan terputus sekejap, tak dapat pun nak sambung bab keempat, insyaAllah ada rezeki kita akan sambung bab keempat nanti. Tapi yang penting the main point yang saya nak sampaikan adalah berkenaan dengan kepentingan untuk menambah keimanan dalam jiwa dengan cara apa? Berusaha dengan amalan-amalan dan seterusnya mewujudkan satu suasana yang baik. Suasana yang ada God conscious dalamnya. Maksudnya ada ketuhanan di dalam kita punya kehidupan. Sentiasa ada orang yang akan ingatkan. Ataupun paling-paling pun kita tergelincir akan ada orang yang ingatkan untuk angkat kita. Itu yang kita nak. Kita tak nak dalam keadaan kita boleh memilih. Selagi kita boleh memilih, kita pilih orang yang menjauhkan kita daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalau perbicaraan dalam grup Facebook ke, dalam mana-mana, hanya bersulamkan perkara-perkara yang sia-sia, na'udzubillah. Rugilah kita. Rugi sangat-sangat. Kerana apa? Bahkan kita bukannya menambah, bukannya menyucikan, bahkan kita mengotorkan dengan sengaja kehidupan hati kita. Na'udzubillah min zalik. Sama-sama. Saya sendiri, benda ni untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saya sendiri. Untuk menambah, orang kata tu, usaha untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pengakhiran yang sebaik-baik pengakhiran. Walaupun macam mana sekalipun kehidupan kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, habiskanlah kehidupan kami ini dalam keadaan kebaikan, ya Allah. Dan janganlah engkau habiskan kehidupan kami ini dalam keadaan keburukan. Kita minta kepada Allah sangat-sangat. Saya setakat susah sajalah kot untuk malam ni. Minta maaf sangat salah silap. Kita cuba untuk kita doa lah kot, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimin wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jahri fi sabilik. Allahumma inna ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa 'anna al-bala wal waba wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.